Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pada hari ini. Saya Muhammad Syafiq bin Abdullah akan menerangkan serba sedikit tentang kes penipuan haji dan umrah. Seperti yang kita tahu, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji sekiranya mampu. Namun telah pun terjadi beberapa kes penipuan pakej haji dan umrah. Perkara ini selalunya berlaku kepada golongan berpendapatan rendah ataupun lebih dikenali sebagai B40 serta individu yang baru sahaja bersara antara yang tertinggi menjadi mangsa penipuan pakej haji dan umrah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, berdasarkan laporan diterima, didapati punca utama yang berlaku berikutan. Ramai terpedaya dengan pakej umrah pada harga tidak masuk akal. Punca utama dikenal pasti adalah kelemahan dan kegairahan mangsa sendiri apabila mudah diperdaya dengan pakej umrah yang murah dan harga yang tidak munasabah. Seperti contoh, terdapat iklan pakej umrah lengkap berharga RM4,500, walhal mustahil harga seperti itu memandangkan harga tiket kapal terbang sahaja sudah mencecah RM4,000. Menurutnya, tahap kesedarannya rendah dalam kalangan masyarakat untuk membuat semakan dengan pihak berkuasa berkaitan sebelum membuat pembelian pakej umrah antara punca perkara ini terus berlaku. Katanya, dalam usaha memantras aktiviti penipuan itu, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam menyalurkan maklumat berkaitan salah laku syarikat atau ejen umrah yang melanggar peraturan kepada orang ramai. Polis juga bekerjasama dengan beberapa persatuan industri pelancongan yang bertindak sebagai mata dan telinga pihak berkuasa dalam menyampaikan maklumat berkaitan penipuan. Selain itu, hebahan melalui media massa dan platform atas talian berkenaan kepentingan membuat semakan terlebih dahulu sebelum mengambil apa-apa pakej umrah atau haji juga dijalankan. Ramli berkata, antara modus operandi yang sering dikesan antaranya syarikat terpabit akan menggunakan wang pembayaran daripada satu kumpulan jemaah untuk membiayai kumpulan terdahulu sehingga terjadi snowball effect. Selain itu, ada juga suspek yang menggunakan gambar ustaz dan ustazah, selebriti atau ikon terkenal bagi mempromosikan pakej umrah jauh lebih murah terutamanya di platform media sosial. Jumlah kerugian tertinggi yang dicatatkan setakat ini ialah sebanyak RM161,880 berkaitan satu laporan polis yang diterima di Negeri Sembilan. Mangsa membuat laporan polis dengan mewakili seramai 29 orang mangsa yang ditipu dalam pakej umrah. Jumlah kerugian keseluruhan tahun ini membabitkan kes penipuan pakej umrah dan haji adalah RM1.35 juta. Antara kaedah yang digunakan syarikat tersebut adalah menggunakan kaedah MLM. Menunaikan umrah menggunakan kaedah multi-level marketing adalah antara taktik yang digunakan individu tidak bertanggungjawab bagi memancing mangsa dengan harga yang kononnya jauh lebih murah berbanding syarikat pengendali berlesen. Difahamkan individu itu turut merekrut dan melatih ejen bagi mencari mangsa yang berminat mengejarkan umrah menerusi tawaran pakej yang berkonsepkan DIY. Namun, lain pula jadinya apabila niat untuk berjimat bertukar terjadi apabila ramai menjadi mangsa individu tidak bertanggungjawab terbabit yang tergamak menggunakan agama demi mengawal keuntungan. Selain itu, ada juga selebriti yang dijadikan poster boy oleh segelintir syarikat tidak bertanggungjawab bagi meyakinkan orang ramai membeli pakej tersebut. Taktik lain digunakan termasuk menawarkan pakej umrah pada harga yang tidak masuk akal, malah di bawah harga saranan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu RM7,890. Ramai mangsa terutama dari golongan berpendapatan rendah termakan umpan syarikat terbabit yang menawarkan pakej umrah bermula RM5,000, malah turut menawarkan diskaun tambahan. Lebih parah apabila ada sesetengah syarikat berlesen pengelola jemaah haji yang berdaftar di bawah tabung haji turut menipu bakal jemaah dengan pelbagai janji manis yang akhirnya tidak mampu ditunaikan. Perkara itu didedahkan oleh Setiausaha Bahagian Perlesenan dan Penguatkuasaan Motak Roslan Muhammad yang menganggarkan sekitar 800 hingga 1,000 jemaah diterbang ke Arab Saudi bagi mengerjakan umrah setiap hari. Menurutnya, jemaah umrah sering menjadi sasaran kerana permintaan tinggi umat Islam bagi mengerjakan ibadah itu berbanding ibadah haji yang agak terhad. Dianggarkan lebih 300,000 umat Islam mengerjakan umrah setiap tahun dan jika jumlah itu dikira berdasarkan harga cadangan seorang seperti disarankan kementerian, ia bernilai lebih RM2.7 bilion. Menurutnya, pihaknya terima 189 aduan berhubung kes penipuan pakej umrah setakat September lalu yang mana jumlah itu hampir 3 kali ganda dari jumlah aduan pada tahun lalu. Katanya, peningkatan aduan sebanyak 115% dicatatkan berbanding hanya 74 aduan yang diterima bagi tempoh sama tahun lalu.
Keseluruhan jumlah kerugian berdasarkan aduan yang diterima adalah kira-kira RM10 juta membabitkan mangsa daripada pelbagai lapisan masyarakat. Pelbagai alasan diberikan termasuk kenaikan kos penginapan dan pengangkutan di Arab Saudi, tetapi apabila kami minta syarikat kemukakan bukti, tidak pernah mereka berikan. Tidak mungkin satu industri antarabangsa tiada surat menyurat. Jadi, saya percaya mereka buat perjanjian dengan pihak ketiga untuk dapatkan penginapan. Beliau berkata, pihaknya bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia dalam usaha memanteras kegiatan tidak bermodal dilakukan syarikat dan individu terbabit. Sebanyak 235 individu dan syarikat disenarai di bawah pemerhatian kerana melanggar Akta Industri Pelancongan 1992 dan senarai ini boleh dirujuk di laman web MOTAK untuk panduan orang ramai ketika berurusan. Sekian daripada saya, Muhammad Syafiq bin Abdullah, wartawan anda pada hari ini.